wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Semua dhifur rahman tetap Allah di tengah hari yang penuh dengan barakah ilahi, dengan rahmat Allah, afiat Allah kurniakan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, jom kita istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihil rawaij khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua huruf Rahman. Kita kembali mengingati satu peristiwa yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Tahrim. Dalam ayat yang pertama kita telah diberitahu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika itu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agak apa ya? Agak malap sikitlah. Nak kata kocar-kacir tu tidak. Maknanya agak malap sedikit disebabkan kerana sikap madunya. Siapa? Di antaranya ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dengan Sayyidatina Hafsah. Ya, satu peristiwa telah berlaku, telah saya sebut pada siri yang telah lepas, sama ada jemaah ingat ataupun tidak. Ya, paling tidak maknanya sebelum tu kita lihat dulu isteri-isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada awal lagi. Boleh? Ini sebagai mengikuti kesan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, baiklah jemaah semua. Jadi kisahnya selepas Sayyidatina Khadijah
radhiyallahu anha wafat, Rasulullah telah berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ya, jadi maknanya isteri yang kedua ialah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi dia adalah angkatan pertama yang masuk Islam dalam berpindah ke negeri Habsyah. Apabila suaminya meninggal dunia, Rasulullah pun mengahwininya. Jadi maksudnya ketika Rasulullah berhijrah ke Habsyah, berlakulah peperangan. Jadi suami si Saudah binti Zam'ah telah wafat. Jadi untuk melindungi wanita ketika itu, maka Rasulullah berkahwin dengan Saudah. Jadi itu isteri yang kedua. Kemudian dalam riwayat tidaklah disebut bahawa Saudah ini bukanlah wanita yang cantik seperti mana wanita yang lain. Tapi oleh kerana dalam Islam tugas seorang lelaki adalah melindungi. Itu dia arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas itu barulah Rasulullah berkahwin dengan yang paling muda sekali. Siapa jemaah semua? Ingat lagi tak? Yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Dia adalah puteri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu dia masih kecil. Ya. Jadi bila dah berhijrah ke Madinah, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika itu usianya berapa? 9 tahun 5 bulan. Okey jemaah semua, itu adalah isteri Rasulullah yang keberapa? Yang ketiga selepas Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itu dia adalah seorang yang paling muda, yang paling manja. Okey. Kemudian selepas itu Rasulullah berkahwin pula dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Selepas hijrah 2 tahun beberapa bulan, dia seorang janda. Beliau mengahwininya setelah bapanya menawarkannya kepada Abu Bakar dan Utsman, tetapi tidak mendapat sambutan dari mereka berdua. Kerana itu beliau menjanjikan Umar dengan menantu yang lebih baik dari mereka berdua. Lalu beliau pun mengahwininya. Jadi maknanya bapa Hafsah telah menawarkan kepada Abu Bakar dan Utsman. Tapi Abu Bakar dan Utsman dia menolak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri untuk berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah. Jadi ketika itu jemaah semua, mana-mana isteri yang kematian suami, mereka kena dilindungi. Sebab itu ayahnya telah mencari Sayyidina Abu Bakar, lepas itu mencari Sayyidina Utsman, tapi mereka menolak. Jadi untuk itu Rasulullah berkahwinlah dengan Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah adalah wanita yang paling cantik. Sehingga Sayyidatina Aisyah dia macam rasa ya, adalah rasa sikit Hafsah ni paling cantik, dia kata. Tentu Rasulullah sayang dengan dia. Ialah sebab manusia kan. Walau macam mana pun Hafsah ni adalah tempat Sayyidatina Aisyah bergantung. Ibaratnya macam kakak. Apa-apa dia ngadu dekat Hafsah. Hafsah mengadu dengan Sayyidatina Aisyah. Okey. Selepas tu barulah Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Ya. Suami yang pertama ialah Ubadah binti Haris, telah gugur syahid dalam peperangan Badar. Zainab telah wafat ketika hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya
sebelum berkahwin dengan Rasulullah ialah Abdullah bin Jahsy bin Sa'ad. Jadi maknanya Rasulullah berkahwin dengan Zainab juga akibat suaminya gugur dalam peperangan. Okey, jemaah semua. Tapi Zainab ni dia wafat sebelum Rasulullah wafat. Jadi tinggal berapa jemaah kira? Tolak Sayyidatina Sayyidatina Khadijah. Maknanya Saudah, Aisyah, kemudian Hafsah. Zainab telah wafat sebelum Rasulullah wafat. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkahwin dengan Ummu Salamah, janda Abu Salamah yang telah mendapat luka-luka dalam peperangan Uhud. Jemaah semua berkahwin pula dengan Ummu Salamah. Rasulullah telah mengawininya dan memelihara semua anak-anaknya dari suaminya Abu Salamah. Tengok jemaah semua. Rasulullah berkahwin bukan kerana syahwat, tapi perkahwinannya adalah untuk melindungi wanita-wanita yang suaminya gugur di dalam medan peperangan dan juga memelihara anak-anak mereka. Kemudian selepas tu Rasulullah berkahwin pula dengan Zainab binti Jahsyin. Yang tadi Zainab juga, tapi binti Khuzaimah. Ya, yang ini Zainab binti Jahsyin. Selepas dia, Rasulullah telah berkahwin pula dengan Zainab binti Jahsyin selepas dia kahwinkannya dengan bekas hambanya dan anak angkatnya Zaid bin Al-Haris. Tetapi kehidupan mereka tidak bahagia. Lalu Zaid pun menceraikannya. Tu dia. Maknanya Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jahsyin. Tapi hidupnya tidak bahagia. Maka Zaid pun menceraikannya. Bila dah diceraikan, Rasulullah pula mengahwininya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ini juga satu peristiwa telah berlaku. Zaid bin Haris adalah seorang hamba. Lepas tu bila dia dah diislamkan menjadi orang yang merdeka, Rasulullah binkan Zaid bin Muhammad. Jemaah semua. Jadi apabila Rasulullah berkahwin dengan Zainab, isteri kepada Zaid, turunlah satu ayat mengharamkan pengebinan anak angkat kepada bapa angkat. Itu satu peristiwa telah berlaku. Maknanya anak angkat tidak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Kalau Zaid tetap dengan bapaknya, nama bapaknya, bukan nama Muhammad bin Abdullah. Jadi kesan daripada ini jemaah semua, maka Rasulullah pun berkahwin dengan Zainab binti siapa tadi? Binti Jahsyin. Ya. Zainab ni pula seorang wanita yang cantik. Dialah yang dirasakan oleh Aisyah sebagai seorang isteri Rasulullah yang menandinginya kerana hubungan keturunannya dengan Rasulullah, iaitu sepupunya. Rupanya Zainab pun ada satu perasaan dengan si Zainab binti Jahsyin. Kenapa? Aisyah lawa. Dia tengok Zainab pun lawa. Dia tengok Sofia Hafsah pun lawa. Ini maknanya wanita-wanita Arab ketika itu memang lawa-lawa. Kita pun jemaah semua kalau tengok wanita Arab kan terpesona juga. Okey, jadi itulah yang dikatakan cerita isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu Rasulullah berkahwin dengan Jawariyah.
Ya. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Juwariyah binti Al-Haris, ketua Bani Mustalik. Okey. Selepas berlakunya peperangan Bani Mustalik di pertengahan tahun ke-6 Hijrah. Okey, ya. Jadi maknanya Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah ni ialah ada tujuan. Juwairiyah dianggap sebagai tawanan perang. Jadi ayahnya adalah ketua suku kaum Bani Mustalik. Jadi Juwairiyah tawanan perang. Ayahnya juga sebagai tawanan perang. Jadi tujuan Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah ialah kalau Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah, maka Juwairiyah boleh tawan keluarganya semua masuk dalam agama Islam. Ini yang dinamakan Islam tersebar dengan peperangan dan juga Islam tersebar dengan tawanan-tawanan perang. Mereka semua masuk dalam agama Islam. Okey, dengan Juwairiyah. Kemudian Rasulullah berkahwin pula dengan Ummu Habsah binti Abu Sufyan selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Itu dia jemaah semua. Kemudian Rasulullah berkahwin pula dengan Safiyah binti Hayyi, Hayyi, Ibnu Akhtab, ketua Bani Nadir. Ya. Kemudian Rasulullah berkahwin pula dengan Maimunah bin Al-Haris. Kemudian baiklah. Jadi itu maknanya berapa jemaah jumlahnya? Cukup tak? 10, 11 dengan 10. Ya, dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi jemaah kena ingat ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada satu sebelum turun ayat mengharamkan kahwin lebih dari 4. Ya, ayatnya yang tersebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kahwinlah kamu 2 orang, 3 orang, 4 orang. Fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, maka berapa? 1 sahaja. Jadi apabila turun ayat ini, maaf jemaah semua, lupa nak tengok ayat berapa. Cuma hafal aja dia punya ayat. Okey, jadi maknanya bila turun ayat tersebut, maka tidak dibolehkan atau haram berkahwin lebih dari 4. Walaupun lebih dari 4 jemaah semua, dia tak boleh terus 4. Kena 1 dulu. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Lepas tu baru 4. Kalau nak 5, macam mana? Cara yang pertama. Kesiannya. Sebab saya dengar saya tak tahu betul tidak? Betul lah. Maknanya kalau nak yang 5, maknanya kena ceraikan 1. Tapi sepatutnya janganlah yang ini yang mula-mula dulu. Dia kata yang mula-mula tu dah hidup lama, dia kata ceraikanlah dia. Sepatutnya ambil yang baru tu, ceraikan aja. Sebab baru je. Tak, ini yang lama yang diceraikan. Kenapa yang lama? Kesian kan?
Yang lama itulah ya Allah yang meneroka kehidupan berumah tangga daripada awal. Kalau daripada tak ada harta, berharta. Daripada gemuk subur, jadi kurus kering. Jemaah semua. Itu Ya. memang hukumnya Ustazah ya. Itulah dia jemaah semua. Mana ada yang diceraikan yang muda, dia mesti yang di bawah sekali. Dia kata kau dah lama hidup, kau hiduplah sendiri. Okey, jemaah semua. Boleh? Jadi jemaah sekarang cuba fikir, kenapa Rasulullah berkahwin lebih dari 4 banding 10? Jawapannya ialah setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baiklah. Maimunah binti Jasin, okey. Baiklah. Jadi setiap perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa. Peristiwanya di antara ialah melindungi mereka yang kematian suami akibat peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Yang kedua ialah memberikan perlindungan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh bapanya. Maknanya anak yatim. Sebab itulah jemaah semua, perkahwinan lebih dari satu digalakkan dalam Islam. Tujuannya adalah melindungi janda-janda yang memerlukan perlindungan. Kemudian yang kedua, melindungi anak-anak. Jemaah semua, bukan kerana seks dan sebagainya. Itu yang kita dapat contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey jemaah semua. Jadi jemaah jangan pertikai. Alah Rasulullah boleh pun kahwin. Ya. Dia kahwin adalah dengan perintah, sebahagiannya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey jemaah semua. Dan kisah seterusnya, kita hari itu sampai ayat yang kedua ya. Jadi ayat yang kedua dah habis mengenai dengan wahuwal alimul hakim. Dalam ayat yang pertama dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wa wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Jadi maknanya dalam ayat yang kedua dulu saya dah jelaskan kepada jemaah semua bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah apa? Dia tidak akan bergaul atau dia tidak akan menggauli istrinya selama sebulan. Dan dia juga ada keinginan untuk menceraikan isteri-istrinya. Sebahagian di antara isteri-istrinya. Jadi bila Rasulullah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka Allah tegur dalam ayat yang pertama. Jadi selepas tu Rasulullah pun membayar apa? Membayar kifarat sumpah. Apa kifaratnya? Ingat lagi tak hari itu? Yakni memerdekakan seorang hamba yang beriman, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau tidak mampu, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Bukan makan tu belikan nasi lemak jemaah semua, yakni secupak beras. Makanan asasi. Kalau kita Malaysia ialah beras. Kemudian yang ketiga, boleh pilih. Memberikan pakaian selengkapnya kepada 10 orang anak yatim.
Kalau ada baju, mesti ada kain. Kalau ada baju, mesti ada seluar. Kalau muslimah, mesti ada tudung. Aksesori tak masuk. Cincin, gelang, itu semua tidak masuk dalam kewajipan memberikan pakaian. Kemudian kalau tak mampu juga, puasalah tiga hari. Itu dia jemaah semua. Jadi Rasulullah SAW pun membayar kifarat sumpah. Apa yang saya sebut dulu mengenai dengan ilah. Suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 1 bulan. Okey, dalam ayat dulu disebut sampai 4 bulan. Okey, jemaah semua. Jadi bila dah sampai 4 bulan, kalau nak cerai, tak payahlah bayar kifarat. Kalau tak cerai, kenalah bayar kifarat dulu, baru boleh bersama. Tak payahlah nikah, jemaah semua. Sebab dia masih menjadi istrinya. Itu dalam hukum ilah yang saya jelaskan tempoh hari. Okey, baiklah. Dalam bab 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakni falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Baik, jemaah semua. Jadi dalam cerita ini, apabila isteri itu menceritakan rahsia itu kepada istrinya yang lain. Siapa? Sayyidatina Aisyah. Maka Allah telah menyatakan kebocoran rahsia itu kepada Nabi. Lalu Nabi pun menerangkan kepadanya, Hafsah, sebahagian dari rahsia yang telah dibocorkannya itu dan tidak menerangkan sebahagian yang lain. Apabila Nabi menceritakan hal itu kepadanya, dia pun bertanya, siapakah yang telah menceritakan hal ini kepada anda? Maksudnya kepada Nabi. Jawab Nabi, aku telah diberitakan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Okey, jemaah semua. Faham tak cerita ni? Mengenai cerita yang Rasulullah SAW singgah ke rumah Safar itu. Ya, ingat lagi tak cerita itu? Sepatutnya dia pergi ke rumah Hafsah dan pergi ke rumah Aisyah. Bila sampai rumah Hafsah, rupanya Rasulullah SAW telah melakukan hubungan dengan istrinya juga, tapi bukan dikenal sebagai isteri, dia dikenal sebagai hadamnya. Hadam ketika itu boleh diguna. Jadi bila Hafsah tahu, dia pun ceritakan kepada Aisyah. Dia kata apa? Aisyah, Rasulullah SAW telah bersama dengan Fulan bin Fulan. Ya, wa iz asarrah. Jadi dia sebut dengan siapa hari itu jemaah semua? Ingat lagi tak? Yang saya sebut dulu. Ianya berlaku di rumah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Sampai ingat hari itu jemaah semua? Sebab cerita ini dah saya tinggalkan, saya susah nak rujuk. Sampai ingat? Baik. Tak ingat.
Jemaah semua, ya Rabbi, saya pun dah jadi lupa. Ya. Ceritanya banyak lah tu. Ada kekenaan biasa manusia. Malah pernikahan. Ya. Baiklah jemaah semua, nanti kita bagi tahu kemudian ya, selepas ayat yang ketiga. Jadi maknanya Rasulullah telah melakukan hubungan dengan seorang hamba di rumah Sayyidatina Hafsah. Jadi bila perkara itu berlaku, maka Hafsah pun ceritakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apa yang berlaku. Padahal Rasulullah dah pesan dengan Sayyidatina Hafsah, engkau jangan cerita dengan siapa-siapa. Itu jemaah semua. Ya, sebab itu Aisyah dengan Hafsah dipakat, nanti kalau Rasulullah datang bagi tahu, engkau ada, ya Rasulullah, engkau ada minum madu ke di rumah Zainab? Dia tanya macam tu. Madu tu maksudnya ya, madu lah. Madu tu kan lazat, manis dan sebagainya. Jadi dengan sebab itulah yang dinamakan bahawa kita sebagai manusia digalakkan supaya menjaga amanah. Tengok rahsia tu. Rasulullah kata dekat si Hafsah, ingat ya, kau jangan cerita dekat siapa-siapa pun. Tiba-tiba Sayyidatina Hafsah dia menceritakan kepada Aisyah. Jadi bila diceritakan kepada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu yang Aisyah dah tahu peristiwa itu. Itu yang turun dalam ayat ini, wa is asarrun nabiyyu ila ba'di azwaji hadisa. Ya, belum, dalam ayat yang ketiga. Falamma nabbat bihi wa azharallahu alaihi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Jadi dalam cerita itu jemaah semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahu mengenai dengan Aisyah, dah tahu peristiwa ini. Jadi dia cakap dengan Hafsah, Hafsah, engkau ada cerita dengan Aisyah ya, tentang peristiwa semalam. Jadi ketika itu Rasulullah agak marah jemaah semua, sebab sikap Sayyidatina Hafsah tidak jujur. Jadi yang Aisyah beritahu kepada Rasulullah kerana dia adalah seorang wanita yang jujur. Jadi Hafsah pun tanya kepada Rasulullah, siapa yang bagi tahu engkau? Aisyah ke? Aku tahu daripada Allah. Okey jemaah semua. Jadi di sini jemaah semua kena ingat tahu, apa-apa rahsia yang seseorang amanahkan kepada kita, kita kena jaga. Kalau tidak, Allah akan memberi tahu secara ilham jemaah semua. Tiba-tiba je kita dapat tahu yang cerita ini telah dibongkar oleh seseorang. Okey jemaah semua. Jadi cerita tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbongkar. Jadi sampai masyarakat Islam ketika itu pun maklum. Jadi ketika itu Rasulullah dia agak marah kerana perbuatan isteri-isterinya tidak menyimpan rahsia. Okeylah, kita ikut ayat yang seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazaharu alaihi
fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahira. Ya, yang ayat ketiga menceritakan tentang kebocoran rahsia. Ayat yang keempat kembali kepada ayat Allah menunjukkan peristiwa ini kepada isteri-isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, ayatnya in tatuba ilallah. Jika kamu berdua, siapa berdua? Hafsah dan Sayyidatina Aisyah. Tatuba ilallah. Sekiranya kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka itulah yang sewajarnya kepada kamu. Kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah menyeleweng dari keikhlasan. Itu dia. Maknanya apa? Allah telah tegur Hafsah dan Sayyidatina Aisyah kerana membocorkan rahsia yang berlaku di rumah Sayyidatina Hafsah. Maknanya apa? Hafsah cerita dekat Aisyah. Padahal Rasulullah dah bagi tahu kepada Hafsah, engkau jangan bagi tahu rahsia ini. Jemaah semua. Hafsah dia sayang Aisyah, dibagi tahu. Allah tegur, kalau kamu berdua, wahai Hafsah dan Aisyah, bertaubat, itulah yang sebaik-baiknya. Dan jika kamu berdua berpakat untuk menyusahkan Nabi, kalau kau tak nak bertaubat, kau ni berdua nak menyusahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjadi lebih sedih dengan kebocoran rahsia-rahsia rumah tangganya, maka Allah kata apa? Maka Allah lah yang menjadi pelindungnya, juga Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Kalau engkau tak nak taubat dari kesalahan kamu, maka Allah kata, aku Allah menjadi pelindung Rasulullah. Jibril juga menjadi pelindung Rasulullah. Siapa itu Jibril? Kan Jibril senantiasa bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedih, ketika senang. Tugasnya adalah memberi kabar gembira, memberi kabar sedih dan sebagainya. Juga orang-orang yang beriman akan menyayangi, akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, lepas tu, dan selain dari itu, para malaikat sekalian juga turut menjadi penolongnya. Jemaah semua tengok. Ancaman daripada Allah. Allah kata, Hafsah, Aisyah, kalau engkau tidak mau bertaubat dan kau tetap menyusahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku Allah sebagai pelindungnya. Jibril sebagai pelindungnya. Siapa lagi? Orang-orang mukmin yang beriman sebagai pelindungnya. Maknanya masih melindungi, menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Allah sebut siapa lagi? Semua malaikat, ya Rabbi, jemaah semua. Bukan malaikat Jibril saja yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh malaikat memberikan perlindungan, menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, jemaah semua. Jadi bila diceritakan tentang masalah ini, menunjukkan apa? Allah suruh Hafsah dan juga Sayyidatina Aisyah untuk mencari kedamaian, ketenangan dengan bertaubat. Jadi Allah kata,
mengandung seruan Allah kepada keduanya, Hafsah dan Aisyah, supaya bertaubat agar hati mereka kembali ke pangkal jalan dan menjurus kepada Allah setelah terjauh darinya dengan sebab perbuatan yang dilakukan mereka. Apa perbuatannya jemaah semua? Membocorkan rahsia yang menjadikan Rasulullah tersinggung ataupun berkecil hati. Dan untuk menjaga Rasulullah, hati Rasulullah supaya menjadi tenang, tenteram dengan peristiwa yang berlaku. Jadi dengan sebab itu turunlah ayat yang kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ini merupakan ayat ini menjelaskan sifat-sifat perempuan yang mungkin dijadikan Allah sebagai isteri-isteri ganti untuk menggantikan mereka apabila Rasulullah menceraikan. Okey, jemaah semua, dalam ayat yang kelima ini Allah menggambarkan kalaulah engkau Hafsah dan juga Aisyah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku Allah akan cari gantinya lagi cantik daripada engkau. Ini jaminan daripada siapa? Daripada Allah jemaah semua. Mula-mula Allah suruh apa? Kau taubat supaya Rasulullah tenang. Kalau kau tak nak taubat atau kalau Rasulullah menceraikan kamu, ya Allah akan cari yang lebih cantik, lebih baik. Tengok kita maknanya. Asa rabbuhu. Andainya Nabi menceraikan kamu, siapa kamu? Dua orang. Hafsah, Aisyah, ya, kerana engkau ni membocorkan rahsia rumah tangga. Mungkin Tuhannya akan menggantikan kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik. Jemaah semua. Kalau kau degil, ya, Allah akan menggantikan kamu dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kamu, yaitu isteri-isteri yang patuh, beriman, taat, sentiasa bertaubat, kuat beribadat, dan menjelajah memikirkan kejadian-kejadian Allah yang terdiri dari janda-janda dan dara-dara sunti. Jemaah semua, macam mana jemaah semua? Kalau jemaah Allah sebagai seorang isteri, ya, kan ada kadang-kadang aku boleh cari perempuan yang lebih cantik daripada korang, lebih kaya, lebih berdarjat, lebih pangkatnya. Sedih tak? Sedihlah jemaah semua. Kalau kita lah, suami kita cakap, aku akan pulangkan kau ke rumah mak ayahmu. Sebab apa? Kau tak nak ikut cakap aku. Suruh solat, kadang solat, kadang tidak. Suruh tutup aurat, tak nak tutup. Kalau macam tu, aku hantar rumah mak ayah dengan cara baik. Dan aku akan cari ganti yang lebih baik. Macam mana? Sedih tak jemaah semua? Kalau dah diberikan ancaman macam tu. Aku boleh cari janda ke ataupun dara ke yang lebih baik daripada apa yang ada. Okey jemaah semua. Ini menunjukkan ayat kelima menunjukkan apa dia? Satu amaran. Amaran Allah kepada Sayyidatina Hafsah dan juga Aisyah. Amarannya kalau kau tak nak taubat, aku cari ganti. Rasulullah ceraikan kamu semua.
aku cari ganti yang paling cantik, paling hebat agamanya, wataknya, peribadinya. Okey jamaah semua. Bila dah macam tu, apa jadi? Amaran yang pasti dihadapkan kepada mereka. Ya, kenapa diberikan amaran? Kerana beliau tidak sekali-kali marah terhadap perkara-perkara yang kecil. Sepatutnya Rasulullah taklah dia marah ataupun dia tidaklah berkecil hati. Yang Rasulullah berkecil hati sebab rahsianya dibongkar. Itu jemaah semua. Dengan sebab itulah jemaah semua, kita ni jangan jadi wanita muslimah yang suka memfitnah. Walaupun perkara itu benar. Boleh? Kita ambillah kisah sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan rumah tangganya. Okey, itu antara madu-madunya. Okey, jemaah semua. Baiklah. Jadi selain daripada itu, ia juga merupakan gambaran kehidupan rumah tangga seorang tokoh besar yang bertugas untuk membentuk satu umat dan menegakkan satu negara yang tidak ada tolok bandingannya di zaman yang lampau. Ya, juga melambangkan keluhuran jiwa manusia yang luhur. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu hidup dengan sifat manusia biasa dan pada waktu yang sama menjalankan tugas-tugas sebagai seorang nabi. Baiklah jemaah semua. Jadi apa cerita selanjutnya dalam ayat yang ke-6 nanti? Jadi dalam ayat yang ke-6 nanti mengenai dengan selamatkan dirimu, keluarga kamu daripada azab api neraka. Ayat ini adalah khusus untuk kita semua. Baiklah jemaah semua. Apa yang dapat kita ambil tamsilan? Satu, mengenai dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengenai dengan fitnah. Ya, yang ketiga mengenai dengan rahsia yang diamanahkan, kita kena amanah menjaganya. Maknanya tidak membocorkan rahsia walaupun rahsia itu benar. Supaya tidak menjadi fitnah kepada masyarakat ataupun kepada orang lain. Okey jemaah semua, baiklah kita berhenti dulu setakat ini. Cuma jemaah ingatlah ya tentang siapakah dia isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah hamba dan selain daripada itu adalah anak ketua-ketua suku kaum Bani Mustalik dan sebagainya yang didapati dari tawanan perang. Jadi kesimpulannya Rasulullah berkahwin lebih daripada satu atau lebih daripada 4, tujuannya adalah melindungi mereka semua. Dan belum turun ayat mengenai dengan pengharaman berkahwin lebih dari 4. Okey jemaah semua, kita berhenti dulu ya. Sebab nanti kita ada lagi 4 minit. Kita sambung pada siri yang akan datang. Okay. Jadi jemaah semua, elakkanlah daripada pembawa fitnah sama ada melalui WhatsApp dan sebagainya. Gunakanlah WhatsApp ke jalan syar'i, bukan jalan yang dibawa oleh syaitan. Na'udzubillah. Okeylah, ada masalah? Tak ada ya, insya-Allah. Ini mengenai dengan cerita saja. Kalau benar fitnah kan? Ya. Kalau yang tak benar? Macam mana? Kalau yang benar Ustazah kata dipanggil fitnah. Kalau yang cerita yang tak benar? Kalau cerita yang tak benar juga lagi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Itu dia. Fitnah lebih besar bahayanya daripada membunuh. Kalau bunuh seorang aja yang mati. Kalau fitnah merebak satu dunia. Macam ya, cerita itu benar.
yang berlaku kepada Rasulullah. Memang betul lah. Tapi bila diceritakan apa tanggapan orang-orang Islam di sekitarnya, mereka akan membuat fitnah. Fitnah ni macam-macam lah jemaah semua. Dia akan fitnah pula. Hafsah ni memang seorang isteri yang jahat. Aisyah pula isteri macam tu. Walaupun benda itu baik, ianya juga menimbulkan fitnah kepada mereka yang mendengarnya. Itu dia jemaah semua. Satu kisah satu saja mungkin saya dah cakap dulu. Ada sahabat dia jadi isteri, suaminya ada isteri 3. Dia cerita dekat saya, tapi dia bagi tahu, akak jangan bagi tahu siapa-siapa. Ya, saya kata. Syarat engkau tak bagi tahu kepada orang lain. Kalau engkau bagi tahu pada orang lain, maknanya orang lain itu dapat daripada orang lain, bukan daripada saya. Alhamdulillah jemaah semua, saya tak akan bongkar. Walaupun kepada ustaz sendiri. Ketika itu dia jadi pengetua di Samtouch. Guru tu juga di Samtouch, saya juga di Samtouch. Satu peristiwa jamuan hari raya. Jadi anak kepada madu yang kedua tu ada kat rumah dia. Lepas tu sebaya dengan anak dia. Ada cikgu pula dia perasan, dia tanya, kak, anak akak satu ni je kan yang kecil. Kenapa yang seorang ni mukanya sama, dia kata, mukanya sama. Jemaah semua. Pecah rahsia. Mukanya sama, cikgu tu perasan, dia perhati, mukanya sama, wataknya sama. Terus cikgu tu cakap, ini anak isteri yang kedua. So, siapa yang membongkar? Dia, bukan saya. Barulah cikgu ni tanya saya, Kak Mas, cikgu ni ada isteri 2 ya? Kalau ikut cakap dia, ialah tu sebenarnya baru saya beritahu. Saya dah tahu lama dah. Kenapa tak cakap? Sebab itu janji saya. Okey, dia maksud. Ya. Jadi maknanya dia sendiri yang beritahu. Tak apalah, dia maksud, jangan kita. Nanti kita dituduh sebagai fitnah. Okey? Baik. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Rabbana kurniakan kepada kami ya Allah kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Lindungi kami ya Allah daripada azab-Mu. Ya Allah, terimalah segala ibadat kami sebagai penembus amalan kami yang Engkau tidak ridai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, afiatkanlah ya Allah seluruh tubuh badan kami. Afiatkanlah ya Allah seluruh pendengaran kami. Afiatkanlah ya Allah seluruh penglihatan kami hingga akhir hayat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jumpa pada siri akan datang. Okay, terima kasih semua. Linda, Fatihah dan yang lain-lain semuanya. Barokah. Okey, jom kita rehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih. Semua